Assalamualaikum dan salam sejahtera. OnePlus 10T adalah ahli ketiga siri OnePlus 10. Untuk refreshkan anda punya memori, dalam bulan Januari tahun 2022, dulu kita ada OnePlus 10 Pro dengan kamera Hasselblad. Di pasaran luar, ada negara yang beroleh OnePlus 10R dalam bulan Mei tahun 2022. Dan OnePlus 10T kini adalah pilihan terbaru dan yang paling berkuasa untuk rakyat Malaysia. Nak kata upgrade? Ya, memang ada bahagian yang dinaik taraf, tapi ada juga bahagian yang diturun taraf. Semuanya mungkin dilakukan demi menjadi telefon Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang termurah. Komponen paling besar di telefon ini adalah bahagian paparan. Telefon ini ada paparan AMOLED sebesar 6.7 inci Full HD+. Ya, untuk sebuah flagship tentu ada yang akan mengerutkan kening pada panelnya. Sedang ramai yang telah berhijrah kepada sekurang-kurangnya Quad HD, kenapa OnePlus masih berada pada tahap Full HD? Saya boleh mengerti kompromi ini sebab kebanyakan telefon yang gah mengayakan panel melebihi Full HD, mereka tetap secara defaultnya paparkan dalam resolusi Full HD atas sebab-sebab penjimatan bateri. Saya secara peribadi tidak pun boleh bezakan pada mata kasar antara kedua jenis panel ini. Kemudian perlu juga saya ingatkan yang panel paparan 10T adalah turun taraf berbanding 10 Pro. Telefon terbaru ini tidak mewarisi panel LTPO2 yang ada keupayaan mengubah kadar segar semula pada tetapan lebih halus sehingga serendah 1 Hz bagi menjimatkan tenaga. Jika nak bandingkan dengan panel sekarang, dia ada senggatan 120Hz, 90Hz dan 60Hz saja. Mungkin anda tidak akan perasan, tapi ini adalah info tambahan yang ia mungkin mempengaruhi hayat bateri telefon anda. Bercakap tentang bateri, telefon ini walaupun nipis, ia ada bateri yang agak besar. Tangki tenaga telefon ini sebesar 4800 mAh. 200 mAh lebih kecil berbanding OnePlus 10 Pro. Di bahagian pengecasan, ia menyokong SuperVOOC 150W, tertinggi setakat ni. Tapi, ciri pengecasan tanpa wayar tidak pula diwarisi daripada 10 Pro. Jadi, anda dapat pengecasan berkabel yang lebih pantas dengan mengorbankan pengecasan tanpa wayar. Sekali lagi saya nak tekankan kepada anda yang ini adalah telefon Snapdragon 8 Plus Gen 1 termurah dalam pasaran Malaysia. Disebabkan itu, saya boleh bayangkan yang golongan pengguna telefon ini lebih kepada golongan power user. Kalau di zaman awal OnePlus dulu, mereka ini yang bermain dengan custom firmware, contohnya Cyanogen Mode dan yang seangkatan dengannya. Dulu, saya sendiri gunakan Cyanogen Mode, tapi zaman ini semua ciri-ciri yang saya perlukan sudah pun ada di dalam sistem operasi yang didatangkan dengan telefon. Tetapi untuk pembangun perisian, mereka perlukan satu sandbox yang murah untuk mereka menguji aplikasi mereka dan OnePlus 10T mungkin adalah jawapannya. Chip ini digandingkan dengan RAM 16GB LPDDR5 untuk jadikannya, walaupun rupanya tak macam telefon gaming, ia adalah sebuah mesin gaming yang berkeupayaan tinggi. Bermain game berat bukanlah satu masalah pada telefon ini, walaupun pada tetapan paling tinggi sekalipun. Daripada masa ke masa, anda akan rasakan telefon ini sedikit suam sewaktu dipegang, tapi ia tidaklah mendatangkan ketakselesaan, lebih-lebih lagi bila anda menggunakan casing kepada telefon ini. OnePlus 10T menjalankan sistem operasi Oxygen OS. Saya akui yang ia mirip ColorOS daripada Oppo, dengan perbezaan pada kosmetik saja. Namun, ia tetap sebuah sistem operasi yang lengkap dan ciri paling saya gemari adalah anda boleh pilih lebih daripada satu ikon di halaman home screen dan himpunkannya dalam satu folder dalam satu langkah mudah saja. Dengannya macam fungsi picisan saja, tapi ia amat mudah dan sangat menjimatkan masa, terutamanya bila app daripada telefon lama anda dipindahkan ke telefon yang baru dan anda ingin kemas bahagian halaman home screen telefon anda. Cuba anda buat benda ni dekat telefon anda sekarang. Boleh atau tidak? Ini bukanlah telefon yang anda ingin dapatkan sekiranya kamera adalah keperluan anda. Berbanding OnePlus 10 Pro yang ada Hasselblad, ini adalah turun taraf yang agak ketara tau. Bermula dengan ketiadaan cap Hasselblad kepadalah penggunaan komponen yang lebih rendah dia punya spesifikasi. Kamera utama 50MP pada OnePlus 10T memang adalah lebih tinggi dia punya bilangan megapiksel berbanding generasi sebelum ini iaitu 48MP. Tapi disitulah terhentinya senyum anda kerana selebihnya adalah biasa-biasa saja. Ketiadaan kamera telefoto menyebabkan OnePlus 10T lemah dalam kategori gambar portrait. Cara ia mengambil gambar portrait adalah dengan melakukan crop daripada kamera utama 50MP. Yang masalahnya bukannya pada megapiksel, tapi pada jarak fokal yang dimilikinya.
Berikut adalah gambar portrait OnePlus 10T berbanding dengan Galaxy S22 Ultra yang ada kamera telefoto 3 kali zoom optical. Saya dapati portrait yang diambil menggunakan OnePlus 10T jadikan hidung subjek nampak lebih besar dan tak semula jadi. Lagi perkara yang saya agak kecewa dengan OnePlus 10T adalah dia punya kamera makro 2 megapixel tu. Biasanya kamera ini diberikan oleh pengeluar kepada telefon mampu milik hanya untuk cukup syarat. Jadi telefon tu multi kamera. Berikut adalah beberapa kapal gambar yang telah disnap menggunakan lensa OnePlus 10T untuk tatapan anda. Dilaporkan yang bahagian depan dan belakang OnePlus 10T ini dilapisi kaca Corning Gorilla Glass 5. Bahagian chassis pula dibangunkan daripada materi aluminium. Secara ringkasnya, bidaannya tegap dengan bahagian belakang bersisi melengkung dan bahagian depan yang rata. Namun isu yang paling heboh saya dengar di internet tentang telefon ini adalah binaannya yang tidak tegap. YouTuber Jerry Everything mendemonstrasikan OnePlus 10T gagal ujian kepak, sama seperti OnePlus 10 Pro yang telah dipandu ujinya. Di tempat yang sama pula tu, jelaslah ia adalah satu yang tidak ditambah baik oleh OnePlus daripada generasi kepada generasi. Kalau anda rasakan perkara ini biasa, anda boleh tengok playlist Jerry Read Everything. Antara yang dia kepak OnePlus 10 Pro dengan OnePlus 10T, tidak ada telefon yang berjaya dikepakkannya. Anda ada telefon macam Nothing Phone 1, kemudian Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 12 Pro dan Galaxy S22 Ultra. Malah tablet Galaxy Tab S8 Ultra walaupun gagal tapi masih dikekalkan dia punya integriti badan. Lagi baik daripada OnePlus 10T ni. Rentetan isu tersebut, OnePlus ada mengeluarkan kenyataan tentang tahap keteguhan OnePlus 10T. Menurut mereka, telefon ini melepasi ujian keteguhan yang ketat. Rekaan telefon ini dikatakan boleh menampung berat lebih 45 kg dalam ujian makmal. Harga OnePlus 10T adalah RM3,199 di Malaysia. Di kem Android, ini adalah telefon dengan Snapdragon 8 Plus Gen 1 termurah boleh anda dapatkan dalam pasaran buat masa ini. Pada saya, ini adalah falsafah flagship killer yang asal. Chipset terbaru pada harga yang termurah. Untuk power user, mereka lebih terbuka untuk menerima kompromi di bahagian lain seperti kualiti binaan, ketiadaan penawaran IP68 dan mungkin kamera yang kurang berkuasa. Pada saya, agak sukar untuk pengeluar lain menyaingi penawaran OnePlus 10T ni. Lebih-lebih lagi pada harga. Bukan sahaja ia Snapdragon 8 Plus Gen 1 termurah dalam pasaran, malah ia mungkin telefon RAM 16GB termurah. Pesaing terdekat yang saya temukan adalah ROG Phone 5 dan harganya RM3,799. Di iPhone, alternatif yang mungkin anda ada adalah iPhone 13 mini. Malangnya, skrinnya terlalu kecil dan kalau nak pergi ke iPhone 13, harganya adalah tambahan RM500 daripada harga iPhone 13 mini. Sekiranya anda ingin dapatkan OnePlus 10T untuk telefon sehari-hari, ia tiada masalah untuk berkhidmat kepada anda. Pendek kata, tidaklah anda akan menyesal menggayikannya di luar sana. Baiklah, sekian sajalah untuk video saya kali ini. Yang biasa, kalau anda sukakannya, jangan lupa untuk like dan subscribe kepada Seorang Teacher BM. Selain di YouTube, kami juga ada di Facebook, Instagram, Twitter dan juga di TikTok. Baiklah, saya jumpa anda lagi dalam video saya yang seterusnya. Assalamualaikum.